إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد, alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan, meningkatkan sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala suruh kita sama-sama bertakwakan kita kepada Dia, dengan maknanya kita melaksanakan, kita wilaba di atas diri kita dalam nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai suruhan Dia kepada kita semua umat Islam, dan juga kita wilaba juga di atas diri kita pada setiap masa dan pada setiap tempat untuk kita menjauhkan daripada larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab perkara itu membawakan kepada murkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedang para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, walau bagaimanapun dengan cuaca yang tak sesuaikan kepada kita, dapat kepayahan sikit sebanyak, hendaklah syukurkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala jemputkan kita, apakah lagi kita boleh mari di awal-awal pada hari Jumaat yang maha mulia ini. Di dalam bulan maha mulia ini ada satu bulan yang diagungkan oleh para salafus salih, dan juga diagungkan oleh orang-orang yang belum datang Islam, iaitu dikenalkan satu bulan yang memperharamkan segala-segala al-fahsya wal munkar. Kerana Allah SWT berfirman dalam Al-Quranul Karim: Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya segala bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, dan di antaranya ada 4 bulan dinamakan bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dihormati, bulan yang para nabi dan para sahabat apabila nak buatkan perkara besar, ia beringat, terutama oleh masalah peperangan. Kita duduk di bulan maha mulia ini, dan kita tak berapa hari lagi kita akan jumpa pula, tidak berapa bulan lagi, sebulan lebih lah, kita akan jumpa pula bulan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan, harap-harap daripada saya dan kepada hadirin Jumaat yang dikasihi, kita akan boleh pula bulan Ramadan pada tahun yang maha mulia lagi akan datang. Alhamdulillah, perjumpaan yang pendek ini saya ingin nak sedikitlah untuk nak peringatan di antara satu sama lain di bawah tajuk yang sangat ringkas, iaitu peranan para syaitan terhadap anak adik sekalian. Sedang para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, sebagaimana kita umat manusia tak lepas daripada kita saat itu dihasutkan oleh para syaitan.
Sama-sama kita saat ni tutu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita beringat daripada rancangan-rancangan syaitan. Sebab Allah Subhanahu taala berfirman dalam Al-Quran katanya, "Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Innama yakunu hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan saat ni tutu adalah seteru bagi umat manusia. Apakah lagi semua anak ada semua di atas muka dunia saat ni, muka dunia, iaitu jadi seteru yang sangat nyata. Innama yakunu hizbahu liyakuna min ashabis sa'id. Pada akhirnya syaitan saat ni tu nak mengajakkan manusia, hujung jatuh dia pergi kepada apa? Pergi kepada ashabis sa'id, pergi kepada tempat yang seburuk-buruk tempat hujung jatuhnya. Sedang para hadirin hari Jumaat yang saya kasihi sekalian, kita patut ingat, saya ingat daripada perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata peranan syaitan terhadap manusia tu daripada bayi hidup lagi sehingga dikebumikan, dia tu kembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia saat itu duduk lari. Inna syaitana yajri fi jasadil insan kama yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan saat ini tu duk lari. Rancangan dia saat ini tu seolah duk lari dari tubuh manusia seperti mana larian sebagaimana larian darah di dalam orang-orang manusia. Noyak terdekat rancangan dia terhadap manusia. Sebab syaitan saat itu dia nak mengajak kepada kita, dia nak mengajak kita itu paumai syajin. Inna syaitana ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan saat itu dia nak mengajakkan kamu, ajaran dia nak memiskinkan manusia, nak memiskinkan anak-adik, dan jalannya dia pula nak mengapa? Ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Wallahu ya'idukumul maghfirata wa fadla. Menyalahinya jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nak menyediakan kepada kamu al-maghfirah, nak menyediakan kepada kamu keampunan dan kelebihan. Tetapi syaitan nak mengajakkan kamu ke bawah. Ya'murukum ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Kita anak ada semua, terutama kita orang Islam, mau mai hak dia mula-mula syaitan saat ni tu duk dia orang Islam. Orang hak bukan Islam ni dia tak pada mana. Sebab tu kita tengok masalah syaitan tu seteru bagi manusia saat ni tu. Cuba kita tengok pada kisah Nabi Adam pada tu. Cuba kita tengok kisah sebagai Tuhan nak tayarkan kepada manusia semua. Kata syaitan saat ni tu kepada bapakmu iaitu Adam dan Hawa, lagu mana? Dia mari mula-mula wa qasamahuma inni lakumana minan nasihin. Mari mula-mula untuk nak ayat atau mari rupa baik. Wa qasamahuma inni lakumana minan nasihin. Tapi hak kerja ya fadallahuma bighurur. Maka dia tunjuk pula jalan ni anak ada saat ni tu pergi kepada jalan tipuan. Pergi kepada jalan kedustaan. Sebab syaitan saat itu selepas daripada ia tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Selepas daripada ia saat itu Tuhan suruhkan dia sujud kepada Adam, selepas pada ciptaan baru Allah terhadap Adam saat itu suruh syaitan sujud. Mula-mula ya aba, ya agang, wastakbara, dan dia takabur. Sebab apa dia takabur syaitan ni? Sebab ni dia orang alai. Dia ni orang syirik. Dia saat ni tu orang yang duduk dalam syurga tu sebelum pada malaikat. Sebelum daripada apa-apa lagi. Bahkan setengah ulama kita tafsir kata syaitan saat ni tu dia duduk dalam syurga, dia guru kepada malaikat. Dan kita ingat di situ. Sebab tu dia ada sifat dia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia saat itu agang daripada nak tunaikan suruhan Allah SWT untuk sujud pada Adam, dan dia ada lagi aba wastakbara. Dia saat itu takabur terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Takabur sebab dia kira dia lebih. Sebab dia kira dia pun ciptaan daripada api. Sebab dia kira tak api saat itu jenis naik ke atas. Tanah saat itu jenis tu ke bawah. Tengok dia duk kira cara dia. Dia duk kiyah dengan cara mikir dia. Akhir-akhir dia wa kana minal kafirin. Dia saat itu tu gapo? Termasuk dalam kalangan orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu taala, daripada orang duk tinggi. Tapi dia janji dengan Allah Subhanahu taala. Hak ni pak nuktah hak penting. Dia janji ana fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia janji dengan Allah Subhanahu taala supaya Allah Subhanahu taala halaukan dia, supaya Allah Subhanahu taala tetapkan dia di kafir. Dia janji dengan Tuhan kata ana. Dia sumpah dengan Tuhan. Fa bi'izzatika, ba di situ tu sepakat ulama nahwu kata ba lil qasam. Dia sumpah dengan Tuhan kata, demi kebesaran kamu ya Allah, demi keteguhan kamu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in. La ughwiyan, ulama tafsir kata wa udillannahum, la udillannahum, aku nak menyesatkan anak adik. Hum kena kepada anak adik. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku nak menyesatkan anak adik saat ni tu semua malaikat hamba Allah yang ya Allah Subhanahu taala tetapkan dia iaitu orang yang ikhlaskan kepada Allah Subhanahu taala. Kita tengok Allahumma ja'alna wa iyyakum min ibadikal mukhlasin. Minta Allah Subhanahu taala tandakan kita, walaupun kita orang awal, walaupun kita orang budak-budak, kanak-kanak, apakah lagi ayah-ayah, kita doa semua, kita duduk di dalam hak Tuhan istisna tu baik. Hak Tuhan kecewali tu baik, hak tak dikena tipukan oleh syaitan, iaitu ibadakal mukhlasin. Hamba-Mu ya Allah yang sentiasa diikhlaskan kepadamu. Kata para alim ulama, hamba yang diikhlaskan pada Allah Subhanahu taala, seorang hamba walaupun dia kerja apa-apa pun, sama ada dia kerja, sama ada dia kata, sama ada dia pergi, dia tak ada nak apa-apa daripada pujian manusia. Dia buat saat ni tu dengan cara lahir-lahir tu, aku buat satu perkara kerana Allah Subhanahu wa taala. Aku buat kerja satu perkara demi kerana-Mu ya Allah. Tak ada upah orang siapa-siapa, tak ada muka demo siapa-siapa, tapi aku buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ni seorang ni, hamba seorang ni. Kita duduk dalam hamba yang apabila kita melakukan ibadat, ada hamba lagu ni. Dalam masalah semaya, dalam masalah puasa, dalam masalah ibadat al-maliyah, masalah zakat, dalam masalah buat baik kepada dua ibu bapa, semua bab amalan saat ni tu kita duduk di dalam sentiasa duk sucikan diri bulat-bulat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hamba seorang ni syaitan hari-hari tu dia faul. Dia kata, oh perah aku hari ni, aku rasa duka cita hari ni, seorang ni aku tak boleh buat apa. Tapi kita jangan rasa sedap. Sebab syaitan saat ni tu dia mari dalam rupa berwarna-warni. Kadang-kadang tengok kita rajin dalam masalah ni. Aku nak buat lagu mana? Budak ni hendak rajin jadi malah. Kalau dia usaha setara mana tak jadi juga malah. Lagu tu dia kata nampak duk maya best semua, nampak duk ngajar semua, nampak duk goyak semua. Kalau gitu kita buh dia masalah melampaui batas. Ekstrim. Ada kelajak. Dia nampak kuat. Itu kita tengok dia masuk jalan tu. Begitu juga apabila dia tengok dia tak boleh nak tipu kita dalam jalan ni, dia buatlah mana-mana saja jalan untuk nak asal manusia tak mula-mula sekali maksiat kepada Allah Subhanahu taala. Yang kedua, nak mengajakkan manusia saat itu tak sewi muwahhid, tak sewi menyatukan Allah Subhanahu taala, jatuhkan dalam menyekutu Allah Subhanahu taala. Akhir-akhir sekali hak gopau hak besar sekali, liyakuna min ashabis sa'id. Hak yang nak ajak tadi, nak mengajakkan manusia pergi kepada goh besar, iaitu duduk sekali aku tempat kediaman yang maha buruk, seburuk-buruk sekali. Para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, kita jangan buat mudah. Kita jangan buat mudah di atas diri kita. Kita rasa kadang-kadang kita buat satu perkara kita rasa mudah je. Tak ada gapo Kita buat dosa kecil je.
Tuhan tu Maha Ampun, Tuhan tu Maha Mulia, Tuhan tu Maha Kasih Sia Belah. Kita jangan buat mudah. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berfirman kata kita dapat dengan syaitan saat ni tu kita kalau kita buat mudahkan perkara yang halus, Nabi banding seperti apa? Seperti seorang duduk di celah bukit. Dia saat ni tu duduk celah bukit tu dia dalam diri dia ada sebiang, ada makan ni, ada minum ni, ada gapo. Tapi dia duduk celah bukit saat ni tu tak ada api elektrik, tak ada gapo, dia duduk kutikkan puting-puting pang kayu saat itu mari hipong sikit sekali. Sapakah puting hanya duk ukit, hanya duk kutik saat itu dia hitai dia banyak. Sapakah puting saat ni tu hanya duk kutik saat itu boleh memakaikan sebiang hak duk dalam dia. Nabi banding katakan iyyakum wa muhqaratiz dzunub. Innama mathal muhqaratiz dzunub kamathali qaumin nazalu batna wadin faja'a dha ba'udatin wa dha ba'udin hatta indaju khubzahum wa inna muhqaratiz dzunub mata yu'khadhu biha sahibuha halak. Benda yang nak halus je pada asal. Kita buat dasar halus je. Tuhan siapa puasa ni kita minta apung Tuhan, kita istighfar Tuhan, kita taubat Tuhan. Itu adalah satu jalan ni yang syaitan tu nak waswaskan kita. Nak mewaswaskan kita supaya kita nak tengok benda halus jadi halus. Kadang-kadang kita ni duduk dalam duk kecek lah telefon, tengok benda halus ya, duk royak buruk demo tu buruk demo ni. Kita kira tu benda halus ya. Duk tah gerai, duk tah batas, duk tah tembok, duk mana. Tengok atau benda ni tak apa. Tak apa, dia tak murih pun, dia tak marah pun, dia tak gitu. Itu adalah waswas syaitan untuk nak apa? Nak menjadikan manusia tengok satu perkara hak salah jadi halus. Tengok hak benda hak salah jadi kecil di sisi dia. Akhir-akhir kesalahan itulah yang memakaikan dia. Kadang-kadang kita saat ni tutup masuk kok balik masalah semaya. Semaya ni wasa malah, wasa gapo. Wasa tu tak ada tanggungjawab tak ada semaya. Ada juga. Kadang-kadang masuk dalam bab zakat menetapkan sifat kekok karik kepada kita supaya tak semua mengeluarkan zakat. Begitu juga masuk kepada kita pada jalan masalah haji. Duk was-waskan dalam hati kita, tak usah buat lagi, tak usah gitu lagi, tak usah gini lagi. Siapa akan masuk kubur? Begitulah syaitan adalah dia adalah seteru kita, dan dia saat ni tu cerak-cerak agama dia kafir. Tetapi kebanyakan manusia saat ni tu benda tak rupa tak nampak. Dia rasa tu benda tak ada. Tapi orang yang cerdik, dia tengok tu walaupun rupa tak nampak tapi kesan ada. Kesan nipukan manusia, kesan pelaga kat orang. Kesal saat ni tu banyaklah semua segala masalah-masalah yang apa? Yang menjadikan manusia tu dapat derhakakan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai paumai asal dia. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ayat tanam, seorang hamba apabila berlaku dosa akan titik dalam hati dia. Akan tercatat dalam hati dia hitam. Sehingga dia saat ini tak ada istighfar langsung, tak ada taubat langsung pada Tuhan. Sehingga hitam hati itu siapakah hitam muka. Apabila jadi gitu, sebab apa boleh jadi Nabi royak isyarat kepada hati? Sebab hati itu sebagai bekas nak menentukan manusia saat itu tu apa? Kata orang molek ke orang tak molek. Bekas tilik Allah SWT terhadap hamba. Maka apabila hati dia hitam, ikut orang royak gapo tak dengar. Ikut orang tunjuk gapo tak nampak. Ikut orang royak gapo tak bakal. Itulah kedudukan manusia anu ada apabila dia saat ni tu termasuk oleh perangkap tipuan syaitan. Nescaya dia saat ni tu tak selamat dunia dan tak selamat di akhirat. Tak selamat dunia dan tak selamat di akhirat nanti. Maka kita sebut sebagai penyakit yang kita kena ingat daripada syaitan. Begitu juga kita kena sebut juga masalah kita nak pertahankan diri daripada syaitan. Lagu mana? Kita nak pertahankan diri daripada syaitan saat ni tu banyak para alim ulama kita duk royak di sini, saya nak sebut setengah daripadanya. Yang mula-mula sekali hendaklah kita berlaku dalam semua masalah amalan kita
sama ada amalan berbentuk pegangnya, sama ada amalan berbentuk buat, sama ada amalan berbentuk budi pekerti, hendaklah kita mula-mula sekali kita boleh ngaji werti le masalah ikhlas pada Allah SWT. Ngaji werti masalah ikhlas ni pentinglah. Penting, sangat penting dalam hidup manusia. Saya dok tengok ni semua karangan ulama. Tak kira dalam karangan, dalam cakap hak mula-mula sekali hak dia nak tuliskan, dia tulis bab apa? Innamal a'malu binniyat. Dia tulis masalah bab niat tu mula-mula nak betul situ. Tapi kalau kita capai boleh, kalau kita ambil boleh sifat ikhlas duduk dalam hati kita, dia tak boleh buat apa dah kita. Hak tak gerak pun jadi gagah. Apakah hak lagah jadi gagah lagi? Tu dia. Yang mula-mula kali ya kita ikhlas pada Allah SWT. Yang kedua, kita tahqiq boleh. Tetap boleh dalam masalah ubudiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah nak menyatukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ni rajin molek dah. Tapi halangi ujian manusia tu masuk tiap-tiap detik hak syaitan nak tipukan kita. Masuk celah orang lain, masuk celah orang tak reti, masuk celah orang besar, masuk semua. Maka di masa Allah kita nak tahqiqkan ubudiyah, keteguhan, ketinggian ataupun nak menyatukan Allah SWT berbentuk ibadat saat ni tu kita kena cerak. Ngaji cocok, ngaji temuh sungguh. Kalau tak temuh sini tidak termasuklah kita hak Tuhan istisna tadi illa ibadakal mukhlasin. Kita duk sentiasa kena tipu di syaitan. Yang ketiga iaitu cara kita nak tahsin, nak melepaskan diri daripada tipuan syaitan. Hendaklah kita saat ni tu duk jaga oleh masalah semaya Jumaat. Hak ni kita kata kena duk goyak semua, kena duk goyak semua, uli balik. Sebab tabiat orang berjamaah saat ni tu syaitan tak kena orang berjamaah. Terutama wak satu karo wak dalam kumpulan, satu karo wak dalam kumpulan, wak berjama'i. Mula di semaya seterusnya. Yang ketiga, kita sentiasa kena duduk dalam apa? Al-isti'azah. Kita kena duduk melindungi diri semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa nak marah, cara ni nak hubak marah Nabi kita dah jatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga kita nak buat amalan sebaik-baik amalan, kita nak baca Quran. Sunat juga kita apa? Isti'azah. Kita kena melindungi diri daripada Allah SWT daripada syaitan saat ni. Kepada Allah SWT daripada syaitan saat ni. Dia melindungi semua. Kita terapati tengok, biasa tak kita. Kadang-kadang kita tak Quran, dah nak baca syiar-syiar dah Quran. Tetapi dalam masa sama ada telefon duk tepi. Kadang-kadang jepuk telefon dulu. Sebab itulah inilah satu hikmat yang Allah SWT royak kita kepada kita kata wa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nak royak atau perasaan kita nak buat baik cerak-cerak dah. Dia mari lagi nak membalikkan hati kita nak pergi buat perkara lain. Allahu akbar. Itulah innahu inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yakunu hizbahu liyakuna min ashabis sa'id. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun.
marilah sama-sama kita mengingatkan diri kita sama di antara satu sama lain. Imam Syafi'i kita kata hamba Allah Subhanahu Wa Taala saat ni tutup, kalau ia duk boleh jaga oleh satu amalan, tak salah satu amalan, ia jaga dengan satu surah, mereka ini seorang saat itu akan selamat dunia dan akhirat. Surah apa? Surah wal asri. Wal asri innal insana lafi khus innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia duduk dalam kerugian, mereka yang beriman. Mereka yang beriman iaitu tolakkan kita suruh belajarkan ilmu usul, ilmu akidah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Apabila belajar dari ilmu usul wa amilus solihat, belajar pula ilmu furu', iaitu masalah ilmu fiqh, masalah tu masalah ni, masalah tu masalah ni. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Apabila ada dah asas, apabila ada dah masalah cabai, kita kena wasiat pergi mari. Kita tak kena di mana, kawal tegur. Kita tak betul di mana, kita pakat royak. Imam Syafi'i kita kata kalaulah orang Islam boleh beramal dengan ini satu surah saja, dia tu selamat dunia dan akhirat. Sebab kalau kita perhati tengok satu surah ni lah tu beberapa ilmu yang manusia saat ni tu apa duduk sebar seluruh dunia. Sebab itulah Sayyidina Ali dia kata satu, sebagai saya nak tamat di sini, Sayyidina Ali kata al ilmu nuqtah fakassaraha al jahilun. Ilmu mula-mula tu sikit je, satu nuqtah, satu detik je, mudah dia. Tapi kebanyakan manusia saat ni duduk menjadi wak jadi berlebih-lebihi. Wak menjadi melebih-melebihi. Dan sikit lagi kita munasabah, kita nak jumpa pula bulan Ramadan, bulan depan itu bulan Syaban. Saya sure lah sedikit daripada ahli jawab kuasa masjid. Kita ada dalam masjid kita, ajar anak makmum kita, buka orang ngajar bab puasa. Buka orang ngajar masalah zakat fitrah. Buka semua masalah hak sakut paut dengan apa? Dengan hak kita nak puasa lagi akan datang. Hak ni sebagai syurah yang kita tengok tu benar ni molek. Setengah cepat saat ni tu adalah mereka dok buat supaya umat manusia kita apabila masuk puasa letih belaka. Siap dah. Sebab itulah kita mulai pada hari ni tak beberapa hari ya. Bulan depan bulan Syaban dan bulan depan lagi bulan Ramadan. Sebulan saat ni tu kita kata yataqarabuz zaman, puasa start je. Sebulan puasa seminggu puasa sehari puasa sejam. Hendaklah kita rebut ambil peluang yang emas ini. Mudah-mudahan kita saat ini tu duduk lah satu hamba yang sentiasa dok taatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu hamba lagi menjadikan antibody, ada cara scan virus masing-masing di diri kita. Virus mari tak. Itu adalah masalah kita jadi nak memperabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jannibna wa jannib auladana wa dhurriyyatana wa ikhwanana al muslimin fi kulli makan min kaidisy syaitanir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum washkuru min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.